Selamat kembali dari bercuti. Jadi diharapkan kembalinya kita daripada bercuti ini kalian akan mempunyai lebih semangat untuk belajar secara PDPR. Oke, jadi pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan sambung lagi subtopik 5.2 yang bertajuk perwarisan daripada bab 5 subjek sains yang bertajuk genetik. Stay tune and listen carefully. Masihkah kamu semua ingat berkaitan dengan gen? Gen ini adalah unit paling asas yang menentukan ciri-ciri seorang individu. Gen ini tersusun di sepanjang kromosom, yang mana kita akan mewarisi ini daripada ibu bapa kita. Satu daripada ibu dan satu daripada bapa. Ya, sebagai contoh, gambar aja di depan ni lah. Oke, yang ini kita contohnya lah. Yang ini kita dapat daripada ibu, manakala yang ini kita dapat daripada bapa. Ya. Di sepanjang kromosom ini tersusunnya gen. Dan apabila gen ini berada pada lokus yang sama, kita kenal dia sebagai alel. Ya, contohnya di sinilah gen bagi warna mata, dia berada pada lokus yang sama kan. Kemudian jenis darah, warna rambut, jenis rambut, dan banyak lagi gen yang tersusun di sepanjang kromosom yang akan menjadi ciri-ciri seorang anak ataupun organisme. Alel dominan dan resesif. Ya, tadi cikgu ada cakapkan kita mewarisi gen daripada ibu bapa kita, satu daripada ibu dan satu daripada bapa. Jadi persoalannya sekarang, yang mana akan terpilih untuk menjadi ciri-ciri seorang anak yang bakal lahir nanti? Ini kita kena paham konsep dominan dan juga resesif. Gen ini terbagi kepada dua, sama ada gen dominan ataupun gen resesif. Ya, gen dominan ini akan menunjukkan sifatnya apabila dia dipasangkan bersama gen resesif. Dengan kata lain, gen resesif ini tidak akan menunjukkan sifatnya apabila dipasangkan dengan gen dominan. Ya, tengok di sini ya. Alel dominan bila berjumpa dengan alel resesif, yang akan stand out, yang akan menyerlah ialah alel dominan. Ya. Kemudian, apa akan berlaku sekiranya alel dominan berjumpa dengan dominan? Mestilah dominan kan, sebab dia sama saja. Resesif ini hanya akan menunjukkan sifatnya apabila dia berjumpa dengan resesif sahaja. Jadi yang kamu kena ingat di sini, secara ringkasnya, tenang saja. Dominan jumpa resesif, dominan menang. Dominan jumpa dominan, dominanlah. Dan resesif ini hanya akan menang apabila dia berjumpa dengan dirinya sendiri sahaja. Resesif jumpa resesif, baru resesif menang. Oke, semasa kita menulis ataupun menerangkan mengenai perwarisan, kebiasaannya gen dominan ini kita letak huruf besar, manakala yang resesif ini kita gunakan huruf kecil. Cikgu guna balik contohnya dari dalam buku teks kamu. Kalau kamu tengok di sini, kalau huruf besar maknanya dia dominan lah. Kalau huruf kecil maknanya resesif. Ya, huruf besar dominan dan huruf kecil kita guna untuk resesif. Oke, ini adalah contoh-contoh gen dominan dan resesif yang akan biasa kamu jumpa sepanjang kita belajar sains ya. Dalam buku teks kamu pun ada, dan cikgu pernah suruh juga kamu buat sedikit latihan berkaitan ini kan ya. Oke, cikgu ambil contoh yang pertama sekali. Sifat tinggi. Sifat tinggi ini adalah dominan, manakala sifat kerdil ini adalah resesif ya. Jadi cikgu ambil contoh lah. Sekiranya bapak kamu membawa gen tinggi, manakala ibu kamu membawa gen kerdil, jadi anak yang terhasil nanti apa sifatnya? Mestilah dominan yang menangkan. Jadi anak yang terhasil nanti akan bersifat tinggi. Ini ada beberapa contoh gen dominan dan juga gen resesif. Jadi kamu kena take time selalu buat latihan. Lama-lama kamu ingatlah nih ya. Rambut hitam dominan, rambut pirang resesif. Gulung lidah dominan, tidak dapat gulung lidah resesif. Oke, seterusnya kita akan belajar mengenai mekanisme perwarisan. Ya, dalam subtopik ini kita akan lihat bagaimana kita boleh menganggar apakah ciri-ciri seorang anak yang bakal lahir itu berdasarkan dengan sifat-sifat induknya. Ya, jadi kalau kamu sudah paham mengenai dominan dan resesif, kita boleh belajar mengenai topik ini pula. Oke, siapakah yang pertama sekali
memperkenalkan mekanisme perwarisan ini. Macam biasalah, dia mesti ada seorang yang paling awal discover benda ini kan. Oke, nama saintisnya Gregor Mendel, hidup pada tahun 1822 hingga 1884. Beliau dikenali sebagai bapa genetik. Kenapa? Karena beliau ialah orang pertama yang menemui mekanisme perwarisan secara teratur. Ya, oke, bagaimana beliau menjalankan kajian ini? Adakah dia guna manusia? Tidak. Beliau menggunakan pokok kacang pih yang berbakat tulen. Dia kacukkan dua jenis pokok, kemudian dia memerhatikan apakah jenis anak yang akan berhasil. Oke, kita tengok apa eksperimen yang dia buat ya. Dia pun selalu keluar exam juga nih. Oke, si Pakcik Mendel ini menggunakan dua baka pokok kacang pih berbakat tulen. Satu yang bersifat tinggi, manakala satu lagi bersifat rendah. Ya, oke, fenotip. Fenotip, cikgu pernah suruh kamu cari apa maksudnya kan? Oke, fenotip adalah ciri-ciri yang nampak. Yang nampak depan mata kita. Contohnya, kamu pergilah bercermin. Kamu boleh terangkan apa fenotip kamu? Mata kamu sepet kah, besar kah, lubang hidung kamu kecil kah, besar kah? Itu adalah fenotip. Ciri-ciri yang boleh kita nampak. Ya, oke, jadi balik kepada kacang pih ini. Fenotip bagi kacang pih yang pertama ini ialah kacang pih bersifat tinggi, bakanya tulen. Maknanya kedua-dua gen yang ada padanya ini adalah kedua-duanya gen bakat tinggi. Ya, dia tulen, dia tidak bercampur. Ya, sebab pernah cikgu cakapkan kromosom ini mesti wujud berpasangan. Jadi salah kalau dalam kes kacang pih ini dua-dua dia punya baka adalah tulen. Kemudian kacang pih yang kedua ini pula adalah kacang pih kerdil dan berbakat tulen. Kedua-dua gen yang ada pada kacang pih ini adalah original kerdil, ya, tidak ada campuran. Oke, jadi ingat baik-baik makna fenotip, ciri-ciri fisikal yang dipamerkan pada sesuatu organisme. Manakala genotip ini merupakan maklumat genetik dalam sesuatu organisme. Bila kita lihat genotip, kita boleh tahu dia bawa gen dominan ataupun resesif. Ya, macam mana kita mau tahu? Kita tengok sejak hurufnya. Biasanya huruf besar itu dominan lah, manakala huruf kecil itu resesif. Oke, ini adalah gambar raja skema untuk perwarisan kacang pih si Pakcik Mendel tadi. Ya, yang macam cikgu cakap tadi lah, fenotipnya adalah pokok kacang pih yang tinggi berbakat tulen dikacukkan bersama pokok kacang pih kerdil berbakat tulen. Satu tinggi, satu kerdil, dan dua-duanya adalah berbakat tulen. Maknanya dia punya genotip sama, pih huruf besar, pih huruf besar. Ini pula pih huruf kecil, pih huruf kecil. Oke, jadi sekarang berlaku proses pembiakanlah di ladang ataupun kebunnya kan. Oke, cikgu pernah ajar kamu mengenai proses meiosis kan. Cikgu harap kamu masih ingat, meiosis ini hanya akan berlaku sekiranya sesuatu organisme ingin menjalankan proses pembiakan untuk menghasilkan sel anak, ya. Dan semasa proses meiosis, bilangan kromosom itu akan terbahagi dua. Jadi sama juga case-nya di sini. Apabila berlaku proses meiosis, dua baka tadi akan terbahagi dua, satu ke sini dan satu ke sini. Sama juga dengan di sini, ya. Lepas berlaku proses meiosis, dia akan menghasilkan sel anak, di mana dia punya baka tadi itu akan terbahagi dua, satu di sini dan satu di sini, untuk menghasilkan gamet ataupun sel anak. Oke, jadi apabila sel gamet ini sudah terhasil, boleh berlaku proses persenyawaan, ya. Jadi barang kalian yang berlaku, semua gamet ini akan saling berjumpa. Ya. Yang ini, yang pih besar ini mungkin akan berjumpa dengan pih yang ini daripada kedua-dua induk dan akan terhasil yang ini. Mungkin juga yang ini akan bertemu dengan yang ini untuk menghasilkan yang ini. Ataupun yang ini bertemu ini menghasilkan yang ini, dan yang terakhir, yang kedua ini akan bertemu dengan yang ini dan akan menghasilkan ini. Oke, jadi kamu lihat di sini. Ini adalah sel-sel anak yang akan terhasil nanti. Ini adalah anak-anak pokok lah yang akan terhasil nanti. Dia punya genotip ini. Pih besar, pih kecil, sama semuanya. Pih besar, pih kecil, pih besar, pih kecil, pih besar, pih kecil. Manakala fenotipnya, kamu tengok di sini. Dia letak apa? Semuanya adalah pokok tinggi. Kenapa? Sebab kamu tengok ini balik, ya. Satu dominan, satu resesif, ya. Jadi bila dominan jumpa resesif, siapa menang? Mesti dominan yang menang. Jadi anak yang terhasil nanti mestilah menunjukkan sifat-sifat dominan. Jadi dominan di sini apa? Pokok yang
tinggi. Ya, jadi ini sifatnya tinggi. Jadi anak-anak pokok yang terhasil nanti adalah 100% anak pokok yang tinggi. Tapi bakanya baka tidak tulen lah. Oke, seterusnya raja skema generasi 2. Tadi dia sudah hasilkan anak untuk generasi 1 kan. Anak-anak daripada pokok-pokok yang banyak tadi itu, generasi 1 itu dia kacukkan lagi, dia biarkan lagi membiak. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Jadi untuk generasi 2 di sini induknya sudah lain lah, tidak sama dengan yang tadi. Kalau tadi dia guna pokok original yang bakanya tulen, genotipnya tulen. Tapi untuk generasi 2 tadi, sebab kita sudah buatkan dia punya anak sudah membawa genotip yang tidak tulen. Jadi induknya di sini adalah pokok kacang ampit tinggi, tapi genotipnya tidak ori lah. Ada dominan dan ada resesif. Ya, semasa membiak, kedua-duanya akan menjalani proses meiosis untuk menghasilkan gamet ataupun sel anak. Oke, jadi kamu tengok anak-anak yang terhasil sama ke dengan generasi yang pertama? Tidak sama sudah kan? Ya, kalau kamu perasan genotip anak yang terhasil di sini berbeza. Yang pertama sekali kita tengok, ya, kedua-duanya mempunyai gen dominan, tiur besar, maknanya sifatnya tinggi. Oke, anak yang kedua pula mempunyai gen dominan dan juga resesif, so dominan menang, masih lagi sifatnya tinggi. Anak yang ketiga sama juga dominan, resesif, anaknya akan bersifat dominan yaitu tinggi. Tapi anak yang keempat nih, kalau kamu perasan, kedua-dua genotip yang ada padanya adalah gen resesif. Bila resesif bertemu resesif, baru resesif itu akan mengeluarkan sifatnya. Jadi anak yang keempat ini bersifat kerdil. Jadi kamu tengok, 3 nisbah 1 kan? Dengan kata lain, 75% anak pokok yang terhasil adalah bersifat tinggi. Manakala 25% daripada anak pokok yang banyak-banyak tuh, mungkin dalam kebunnya lah, semua ada banyak pokok kan, adalah bersifat kerdil. Oke. Sekarang kita lihat, adakah teori yang diperkenalkan oleh Uncle Gregor tadi ini boleh kita aplikasikan pada manusia? Sama, boleh juga. Oke, kita tengok satu contoh. Ya, di sini Cego ada 2 induk. Oke, satu induknya, ini manusia ya, satu induknya berambut keriting, bapaknya berambut keriting. Manakala ibunya pula berambut lurus. Oke, kalau kamu masih ingat jadwal sebelum ini, ada tertulis dalam jadwal tuh, yang berambut keriting ini sifatnya dominan, manakala rambut lurus bersifat resesif. Ya, oke, jadi ini adalah bapaknya dan ini adalah mamanya. Ya, bapaknya membawa gen rambut keriting yang tulen. Ya, dua-duanya gen dominan di sini. Manakala ibunya membawa gen rambut lurus yang resesif. Maknanya dua-dua mesti huruf kecil ya, dominan, resesif. Oke, jadi berlakunya meiosis untuk menghasilkan ovum dan juga sperma. Oke, kemudian berlakunya proses persenyawaan antara sel anak, ibu dan ayah tadi. Apakah sifat anaknya yang terhasil nanti? Apakah jenis rambutnya? Dominan kan? Dominan. Semua ada gen dominan. Maknanya semua anaknya nanti akan berambut keriting. Itu maksudnya. Ya, kebarangkalian untuk anak mendapat rambut keriting adalah 100%. Oke, seterusnya kita lihat bagaimana raja skema ini kita boleh gunakan untuk menentukan jantina anak. Ya, oke, jantina ada berapa? Jantina ada 2 saja kan, lelaki dan juga perempuan. Sekiranya kamu berkawin dan kamu merancang untuk ada anak, kebarangkalian untuk kamu dapat anak lelaki dan perempuan itu berapa? Mesti 50-50 kan, sebab kita tidak tahu jantina anak. Jantina hanya ada 2 saja pun ya, lelaki dan perempuan. Dan kita boleh guna gambar raja skema ini untuk menentukan bagaimana pengiraan kebarangkalian itu dibuat. Ya, oke, sebelum itu kita buat sedikit ulang kaji dahulu. Cego pernah ajar kamu kan, berapakah bilangan kromosom bagi manusia? 46. 46, jangan kamu lupa. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih dan kurang, kamu sudah bukan manusia tuh. Ya, manusia mempunyai 46 kromosom. Oke, daripada 46 itu, 2 adalah kromosom seks. Manakala 44 itu adalah kromosom biasalah. Ya, kalau perempuan, kromosom seksnya XX. Manakala lelaki, kromosomnya XY. Ya,
perempuan. Jadi kromosom bagi perempuan adalah 44 plus XX, manakala lelaki 44 plus XY. Jadi semua totalnya 46 lah. Ya, jadi sekarang kita akan lihat bagaimana gambar raja skema itu berlaku. Oke, sekarang kita lihat raja skema untuk penentuan jantina anak, sama ada lelaki atau perempuan. Ya, kita tahu sudah 50-50 kebarangkaliannya, tapi kita mau tengok macam mana pengiraannya itu dibuat. Ya, oke, induknya bapak dan ibu. Oke, genotip bagi bapak macam cikgu sebut tadi 44 campur XY, manakala genotip bagi ibu adalah 44 campur XX. Itu pun kamu kena ingat, penting. Ya. Oke, kemudian berlakulah proses meiosis di mana kromosom tadi akan terpisah dua. Untuk lelaki ataupun bapak tadi berlakunya proses meiosis untuk menghasilkan sperma. Jadi akan terpisahlah dia punya genotip tadi, dia punya kromosom tadi. Ya, separuh ke sini dan separuh ke sini. 22 campur X, 1 X ke sini, manakala yang Y ini ke sini. Jadi sperma lelaki ini ada dua jenis lah, sama ada 22 campur X ataupun 22 campur Y. Ibu pula sama juga akan menjalani proses meiosis untuk menghasilkan ovum, dan ovum yang terhasil adalah 22 campur X dan 22 campur X. Ovum sama jenis saja, sebab dia punya kromosom seks XX. Ya. Oke, jadi apabila sudah ada sperma dan ovum akan berlakunya proses persenyawaan. Ya, sama juga kita buat sejak persilangan antara semua ini, kita mix and match. Ya, oke, ini akan bertemu ini, akan terhasil inilah. Coba harap kamu paham ya, tengok betul-betul. Ataupun ini, dan juga ini. Jadi ini adalah hasil anak yang bakal terhasil nanti, babynya lah nih kan. Oke, jadi coba kamu tengok di sini satu-satu genetik anaknya nih. 44 campur XX. Apa jantina anaknya nih? XX maknanya perempuan. Oke. Kemudian yang ini 44 campur XX juga. Apa jantinanya nih? Perempuan juga, XX kan. Oke, kemudian yang ini 44 campur XY. This one is lelaki. It's a boy. And this one is also a boy. Ya. Oke, jadi kamu dapat lihat di sini jantina anak perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Maknanya 50-50. Kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki atau perempuan ialah 50%. Oke, that's all for today. Cikgu harap yang sedikit ini ada kebaikan untuk kamu dan dapat membantu kamu untuk belajar daripada rumah. Sekiranya ada masalah macam biasa, jangan malu untuk bertemu dengan cikgu, dan tolong laksanakan tugasan yang kamu diamanahkan, karena itu adalah tanggung jawab kamu ya, walaupun sukar, tapi ini adalah cara untuk kita majukan diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.